Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Malaysia Memilih bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan sudah tentu banyak perkara telah pun kita bualkan, kita rungkai, kita telusuri dan pada waktu ini kita nak meneliti berkenaan dengan satu lagi isu yang cukup penting. Tak kala kita memberi fokus apa yang berlaku di Malaysia tetapi perlu juga kita mengambil kira faktor-faktor luaran, apa yang berlaku di luar negara, bagaimana ianya memberi impak kepada kita, terutama tak kala Malaysia sedang berusaha untuk memulihkan semula ekonomi pasca pandemik COVID-19. Jadi bersama dengan saya pada ketika ini adalah saudara Wong Chen yang merupakan penyandang kerusi Parlimen Subang yang juga akan mempertahankan kerusi Parlimen Subang. Wong Chen, mungkin pandanganlah saudara Wong Chen melihat kepada cabaran di peringkat global, bagaimana ianya akan memberi impak dan juga kesediaan negara. Okey, baik. Terima kasih, Haris. Isu tentang cabaran global ya untuk tahun depan, dia berdasarkan dua perkara. Dan bagi saya lah, saya umur 54 tahun. I've gone through the Asian financial crisis. I dah tengok juga 2008 di mana terdapat krisis ekonomi yang besar di Europe dan juga di Amerika Syarikat. Pada tahun 2023, oleh kerana peperangan Ukraine dengan Rusia ni, semua harga-harga komoditi dah naik. Minyak, cooking oil, semua ni dah naik. Gandum pun dah naik. Jadi kita dah dapat satu situasi di mana inflasi di Europe dan juga Amerika Syarikat tinggi sangat. Dah mencecah 9% sampai 12%. So pada tahun depan, kita lihat dengan clear sekali, Eropah dan juga negara-negara barat ada masalah ekonomi. Tetapi di sebelah timur pula, di China specifically, China ni masih lockdown tau. Walaupun banyak kita ramal bahawa Xi Jinping selepas dia menjadi ketua semula untuk 10 tahun lagi, kita ingat China akan buka ekonomi dia dan boleh mengatasi COVID. Tetapi dalam 1-2 minggu yang lepas tu, kita lihat dia masih apprehensive. Dia masih hold back. Jadi tahun 2023 nampaknya kalau China tak buka lagi, we'll have for the first time in living memory lah. Seperti saya kata, saya 54 tahun. Tak pernah saya tengok ekonomi di barat dan timur slow down. Jadi nampaknya global recession memang teruk lah. I think it's coming. It's inevitable. Jadi yang penting kita dalam pilihan raya ini ialah untuk pastikan kerajaan baik, yang boleh ada fiscal responsibility, bertanggungjawab tentang kewangan dan bagaimana kerajaan baru akan menghasilkan ataupun menjaga keadaan ekonomi, inflasi dan juga memastikan negara kita boleh go through this very difficult period. Tidak kira kerajaan mana yang akan dibentuk kelak, yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua. Betul. Kita perlukan sama ada kerajaan maupun pembangkang, siapa yang akan jadi pembangkang itu perlu juga melakukan proses semak dan imbang dengan begitu adil dan sihat sekali dalam proses perjalanan kerajaan itu. Tetapi pada masa sama kita melihat sebagai contoh bajet 2023, ianya perlu dibentangkan semula, perlu dibawa kembali ke Dewan Rakyat untuk bacaan kali pertama, kedua dan akhirnya perlu dibawa ke Dewan Negara untuk diluluskan. Satu tempoh masa yang agak crucial untuk menentukan bajet itu dapat diluluskan dan juga memastikan penyaluran itu dapat dilakukan segera tak kala cabaran global yang Malaysia akan menerima tempias cabaran global itu. Pandangan Wan Chen melihat kepada bajet yang perlu dirangka untuk memastikan kehidupan rakyat itu sentiasa berada terbela tak kala global ini mengalami tekanan yang begitu tinggi. Okey, baik. Bagi saya bajet yang dibentang oleh kerajaan baru-baru ini, ia bajet yang tidak munasabah lah bagi pendapat saya lah. Bagi saya, kita tahu global problem ni akan mari. Dia akan mari dalam first quarter. Ya. Kalau Europe slow down, kita import kita, international trade kita lebih kurang 10% dengan Eropah. Dengan China lagi besar. China is number one exporter, importer ataupun international trade partner. Jadi bagi saya, sepatutnya kerajaan menghasilkan satu bajet yang biasa. Biasa dulu. You kena stand by 20, 30, 40 bilion standby. Ya? Kalau melanda ekonomi itu dilanda oleh problem besar, kita kena standby, come back to the parliament, minta recalibrated budget. Itu caranya. You cannot predict to spend 100 billion, 97 billion untuk development. Sebab development ni, kalau kita pakai trickle economics, bila dia nak turun ke padang? Bila nak turun pada pekerja? It won't come down for at least 1 or 2 years. Bila kita buat development project,
pada armnya 36 bulan untuk siap satu projek. Jadi you spend now, you pump prime sekarang, ya. Sebelum krisis, mana habislah duit reserve kita tak ada lah. Jadi bagi saya mintalah siapa kerajaan baru, kalau kita jadi kerajaan, kita akan uruskan. Kalau kita tak jadi kerajaan, kita minta dia uruskan dengan baik, biar buat bajet yang munasabah. Fokus kepada rakyat dulu, bukan fokus untuk pump ekonomi. Kita pump ekonomi bila ekonomi merundum teruk, baru kita pump. Question of timing, question of reserving money. Okey. Ong Chen bercakap juga soal tadi ada menyebut berkenaan dengan trade, bagaimana kita melihat sekatan yang masih lagi dilakukan oleh China, penutupan oleh China, bagaimana krisis yang berlaku di Eropah, isu tenaga dan banyak lagi sebenarnya yang berlaku pada ketika ini. Sudah tentu ianya akan memberi kebimbangan dalam kalangan pelabur sebagai contoh kalau kita cakap berkenaan dengan FDI ketika ini. Bagaimana melihat kepada keyakinan pelabur untuk kita, walaupun ialah orang cakap ada yang mengatakan bahawa jangan bergantung 100% kepada FDI, jangan mengharapkan banyak sangat, tapi FDI, mungkin Wong Chen ada pendirian, pandangan sendiri berkenaan perkara ini. Okey, boleh. FDI ni ia penting, tetapi DDI, Domestic Direct Investment, lebih penting. Ya. Bila kita lihat ekonomi macam Jepun, Korea, China, it's the DDI that drives it. FDI ni bawa teknologi dan teknologi boleh ditransfer kepada kita. Tapi negara kita dah 40 tahun di FDI fokus. Dan DDI kita setiap tahun keluar, pergi Singapura, pergi London, pergi Australia. Jadi kita ada masalah besar. Masalah besar tu brain drain dan juga capital flight. Kita kena tanya soalan yang basic. Kenapa DDI kita tak naik? Ya. Padahal orang putih dia mai sini tengok, oh okey, pekerja ada. Ya, dia teknologi ada, infrastruktur ada. Jadi dia FDI masuk. DDI kita keluar sebab tak ada kepercayaan pada kerajaan. Ya, tak ada kepercayaan bahawa kita tidak boleh mengatasi rasuah. Jadi kerajaan mana pun, priority number one, atasi rasuah. Okay? Lepas daripada situ, domestic investor dia akan rasa lebih selamat. Ya, lebih selamat. Dia tak payah bayar under counter, tak payah benda-benda macam ni. Dia boleh fokus. Duit-duit yang dia boleh save, ya, yang boleh simpan daripada rasuah, ya, boleh bagi kepada pekerja. Pekerja jadi daripada low class jadi middle class. Middle class dia consume lebih. Jadi it's a circular economy yang baik. Jadi bagi saya lah, FDI dia tengok kita sebab dia ada trade war dengan China. East-West trade war. Kalau kita duduk tengah, kita berniaga dengan semua orang, berdagang dengan semua orang, kita boleh benefit. Tapi tak baik. Yang lebih penting DDI. Ya, where is the Malaysian champion? Adalah CIMB, Maybank, Axiata, AirAsia to some extent, ya. But we need much more than that. We need much more champion. Okey. Cakap berkenaan dengan champion, saya belum lagi nak masuk isu unicorn dan sebagainya. Itu betul, panjang betul. Panjang lagi ceritanya itu untuk mencapai berapa banyak unicorn yang nak dihasilkan oleh Malaysia ini. Tetapi berbalik kepada isu FDI tadi, Wan Chen ada menyebut berkenaan dengan kestabilan politik tadi. Bagaimana kestabilan politik itu sebenarnya memberi jaminan secara keseluruhan dalam bentuk pelaburan, pengukuhan pemulihan ekonomi terutamanya, pandangan Wan Chen? Okey, pandangan saya senanglah. Political stability memang penting untuk FDI. Katakan saya syarikat Jerman, ya, kita tengok, okey, pekerja ada tak? Tanah ada tak? Kalau nak buat factory berapa cepat? 24 bulan boleh bina tak? Actually that is about 80-90% of consideration. 20% is political stability. In Malaysian context ni kita lihat stability tak ada dah sejak 2018, ya. Sebab nampak banyak kerajaan campuran, coalition. Jadi orang putih dia pandai. Di negara barat kebanyakannya coalition politik. They don't expect strong government. Satu kerajaan boleh kontrol 66%, tak ada pun dalam di Eropah. Jadi apabila kita ada kerajaan-kerajaan campuran, coalition, apa yang dia nak lihat sebenarnya ialah anti corruption, rule of law, ya. Basic give and take dalam parlimen. Jangan gaduh bodoh-bodoh lah, gaduh yang betul, bagi konstruktif. Then they will feel assured. Orang putih ni dia memang pun kerajaan dia 52%, ya. 53, 54, nobody win 60% in Europe. Jadi dia used to this idea. Yang kita kita sendiri di Malaysia ni not used to the idea of political stability. Kita ingat political stability orang kuat. Perdana Menteri yang kuat sangat. Tidak betul, Haris. Negara kita dah berubah, ya.
rakyat dah membuat decision dalam 2018. Maknanya kerajaan ni kena faham. Rakyat sekarang berkuasa. Kalau rakyat nak tukar, dia boleh tukar. That is political stability. Dia bukan just stability, dia maturity. Ya, dia lebih waras lah. Ya, lebih open minded. Jadi saya rasa dari segi FDI daripada barat, no issue sebenarnya, no issue. Tetapi corruption mesti contain, rule of law mesti ada, contract sign mesti buat yang betul. Jangan tukar-tukar. Ya, dia tak suka tukar-tukar, tak suka instability in the sense of tak ada surety about dia punya investment. Baiklah, masih lagi bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Malaysia Memilih, dan sudah tentu banyak perkara yang telah pun kita kupas melihat kepada isu bagaimana apa yang berlaku di peringkat global, apa persediaan yang perlu dilakukan tidak kira siapa yang akan membentuk kerajaan kelak. Dan sudah pasti untuk waktu ini saya nak bersama dengan Dr. Afif Bardin yang merupakan calon Perikatan Nasional bagi kerusi Parlimen P108 Shah Alam. Boleh katakan persaingan agak sihat dan juga sengit juga di Parlimen Shah Alam 4 penjuru. Tetapi sama juga kita tak nak cerita berkenaan dengan pertembungan politik, tetapi berkait kalau kita bercakap berkenaan dengan isu ekonomi, cabaran di peringkat global. Dr. Afif, terima kasih sudi bersama dengan Astro Awani dalam Malaysia Memilih ini. Bagaimana kita nak memahami cabaran yang mungkin mendepani kerajaan yang bakal dibentuk? Kita tidak kira kerajaan mana yang akan dibentuk kelak, tetapi dari segi cabaran di peringkat global, kita melihat perang di Rusia, tekanan inflasi. Walaupun kita lihat KDNK Malaysia tumbuh dengan baik pada suku ketiga pada 14.2%, tetapi pada masa sama banyak lagi perkara yang perlu kita perhatikan dari segi faktor-faktor luaran ini. Pandangan Dr. Afif memulakan perbincangan kita. Terima kasih Esrawani kerana menjemput saya. Dalam tempoh kempen ni saya luangkan masa untuk berkongsi sedikit pandangan. Pastinya cabaran kerajaan yang akan dibentuk selepas ini bukan hanya soal berdepan dengan isu ekonomi global dan juga krisis yang sedang dihadapi di seluruh dunia. Tapi lebih penting kerana kita tahu Malaysia ini sangat terhubung kait dengan apa juga yang berlaku di luar. Termasuk sebagai contoh kos sara hidup. Walaupun sebahagian besarnya adalah produk daripada tempatan, tapi kita masih lagi bergantung kepada banyak kebergantungan makanan import dan juga produk-produk daripada luar dan juga nilai ringgit kita. Jadi sebab itu kerajaan yang dibentuk nanti pastinya perlu melihat kepada dasar-dasar yang progresif, dasar-dasar yang lebih terbuka untuk memudahkan dan membolehkan lebih banyak pelaburan dibawa masuk dalam masa yang sama, lebih banyak produktiviti dapat ditingkatkan, terutamanya dalam soal penghasilan sumber makanan. Saya melihat dalam manifesto Perikatan Nasional, kita telah menggariskan beberapa perkara untuk menghadapi cabaran dan juga mungkin masalah-masalah yang akan dihadapi apabila dibentuk kerajaan nanti dengan krisis ekonomi global yang sedang kita hadapi. Antaranya mewujudkan tabung khas galakan pelaburan berjumlah 5 bilion ringgit yang telah diletakkan dalam manifesto Perikatan Nasional. Dan selain daripada itu, kita juga akan membangunkan 6 hub mega pengeluaran makanan yang akan diwujudkan di seluruh negara. Saya lihat ini sebahagian besarnya adalah untuk menyelesaikan isu pekerjaan, isu pendapatan rakyat dan yang lebih penting lagi isu untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat. Kerana akhirnya saya melihat apabila rakyat mempunyai wang yang lebih untuk berbelanja, itu akan membolehkan ekonomi bertambah baik kerana kitaran perbelanjaan itu akan terus berlaku. Dan antara dana-dana lain yang saya lihat yang sedang ingin dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional jika dibentuk nanti adalah untuk menggalakkan usahawan-usahawan muda terutamanya dengan fokus kepada program usahawan anak muda dalam industri ekonomi digital diletakkan di dalam manifesto. Selain daripada itu, internet percuma selama setahun bagi startup digital. Ini antara saya lihat program-program yang saya lihat akan dapat menggalakkan lagi usahawan-usahawan untuk berkembang. Dan lebih menarik, tawaran Perikatan Nasional adalah kita akan memperkenalkan moratorium pinjaman PMKS yang lebih berkesan untuk membantu peniaga-peniaga kecil. Kerana mereka ini sebenarnya menjadi tunjang selain daripada ekonomi, selain daripada pihak industri yang besar, mereka juga menjadi tunjang kepada ekonomi rakyat yang mana di Malaysia ini sangat bergantung harap kepada kitaran ekonomi di peringkat akar umbi ini. Ya.
Dr. Afif menyebut antara salah satu kandungan dalam manifesto Perikatan Nasional termasuklah melihat kepada tabung pelaburan tadi. Menarik juga kalau kita cakap berkenaan dengan pelaburan ini, banyak juga tertumpu kepada FDI, tetapi DDI juga amat penting. Pada masa sama, bagaimana Dr. Afif melihat dari segi kestabilan dan juga menarik, pentingnya kestabilan politik itu dalam usaha menarik pelaburan? Kita tak cakap pasal pelaburan luar sahaja FDI, tetapi kita bercakap juga soal keyakinan pelabur di peringkat dalaman ini, kerana expansion itu perlu datang secara menyeluruh dalam pemulihan ekonomi, Dr. Afif. Alhamdulillah, kalau kita lihat di antara menteri-menteri yang ada sebelum ini, bahkan kalau saya boleh sebut secara terbuka di sini, contohnya Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri yang dipimpin oleh Datuk Seri Azmin Ali sebagai Menteri Kanan telah menunjukkan figure dan juga statistik betapa pelaburan telah meningkat, bahkan mencatat rekod yang tertinggi, membawa pelaburan masuk, membawa industri masuk untuk untuk merangsang ekonomi dalam negara. Dalam masa yang sama, saya melihat Kerajaan Perikatan Nasional mempunyai komitmen yang berani untuk mengubah polisi-polisi tertentu. Bahkan kelulusan-kelulusan pelaburan sebelum ini dipercepatkan dan dipermudahkan agar lebih banyak bisnes masuk ke dalam negara. Dan sebab itu untuk diwujudkan dana galakan pelaburan ini, ia juga harus berjalan seiring dengan polisi-polisi kita di peringkat kerajaan. Dan perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh, menggabungkan semua agensi-agensi yang membuat promosi pelaburan di Malaysia ini agar dapat duduk sekali dan memudah cara terutamanya kepada investor daripada luar, investor daripada dalam, dan juga melihat bagaimana kita boleh stimulate pula our DDI, domestic direct investment, dengan insentif galakan cukai, insentif-insentif lain yang boleh diberikan, kerana ini akhirnya limpahan daripada pelaburan ini akan memberikan pulangan kepada rakyat dan juga memberi pulangan kepada kerajaan nanti. Jadi sebab itu kita melihat juga bagaimana kita boleh bekerjasama dan mengembangkan usahawan-usahawan kita yang ada dalam negara supaya mereka juga dapat keluar dan mencari pasaran baru. Dan saya lihat ini sedang berjalan dengan rancak ketika Kerajaan Perikatan Nasional dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Azmin sebagai Menteri Kanan MITI. Dan insya-Allah jika soal kestabilan ini, saya lihat Perikatan Nasional hari ini tampil dengan manifesto prihatin, stabil dan bersih. Ini adalah tema yang dibawa oleh Perikatan Nasional. Kalau dibandingkan di antara tiga gabungan politik terbesar yang ada dalam negara sekarang ini, Perikatan Nasional lah yang tampil dengan kepimpinan yang jelas, fokus dan sangat peduli tentang masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat pada hari ini. Jadi saya mengharapkan rakyat Malaysia memikirkan tentang masa depan negara dengan memberikan mandat penuh kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya akan datang ini supaya satu kerajaan yang kuat dapat dibentuk, dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan beliau dapat meneruskan usaha-usaha pemulihan beliau yang mana sekarang beliau adalah pengerusi Majlis Pemulihan Negara dan meneruskan semua usaha-usaha dasar-dasar baik yang telah kita laksanakan ketika Kerajaan Perikatan Nasional dibentuk pada tahun 2020 lagi. Jadi saya lihat inilah peluang yang terbaik untuk rakyat memilih kerajaan yang bersih, stabil dan prihatin seperti Perikatan Nasional dan berikan kami peluang itu selama 5 tahun, kemudian reassess us dan lihat semula sama ada kami layak untuk meneruskannya atau tidak. Itu tawaran yang kami berikan. Menarik, antara yang disebutkan Dr. Afif tadi adalah berkenaan dengan usahawan digital dan usahawan anak muda ini untuk merangsang perniagaan mereka. Kita bercakap soal unicorn. Seringkali kalau saya dalam beberapa siri temu bual, Malaysia nak lahirkan lebih ramai unicorn, nak ramai lagi unicorn. Tetapi kalau kita bercakap berkenaan dengan usahawan orang muda, usahawan digital ini, kita mengalami isu dana, kita mengalami isu kepakaran. Bagaimana manifesto itu mampu, apa yang ditawarkan itu, mampu untuk memberi keyakinan bahawa mereka yang berhasrat dan sedang struggle untuk make sure mengejar cita-cita melahirkan lebih banyak unicorn di Malaysia ini tidak rasa terbeban dan rasa terdorong untuk mencapai status unicorn itu, Dr. Afif. Saya pernah berjumpa dengan salah satunya unicorn yang ada di Malaysia seperti Kasem yang telah capai status unicorn.
Apabila kita berdialog dan mendengar pandangan mereka dan apa yang mereka lakukan, sebenarnya ada banyak peringkat yang mana kerajaan boleh intervene dan juga membantu, terutamanya dari segi dasar dan juga polisi. Ini antara perkara pokok yang saya rasa sebenarnya akan menjamin usaha kita itu berjaya untuk melahirkan lebih banyak usahawan-usahawan digital yang lebih hebat pada masa akan datang. Selagi mana kita tidak mengubah dasar-dasar ini, saya melihat mungkin kita tidak akan dapat mencapai apa yang kita harapkan. Sebab itu agensi-agensi seperti MDEC, agensi seperti Magic dan juga beberapa agensi-agensi lain ini, saya mengharapkan jika kerajaan baru dibentuk nanti, kerajaan itu kabinetnya dapat membincangkan supaya agensi-agensi ini yang mungkin overlap peranannya dapat digabungkan. Supaya tenaga itu dapat dikongsi, resources dapat diselamatkan dan fokus dapat diberikan. Sebab ini saya lihat perlu ada penyusunan semula bersesuaian dengan pertukaran global, bersesuaian dengan norma baru yang kita hadapi selepas pandemik COVID-19. Sebab itu saya lihat ini memerlukan kepimpinan yang jelas, memerlukan kepimpinan yang progresif, memerlukan kepimpinan yang sudi untuk mendengar pandangan daripada bawah. Dan ini telah ditunjukkan oleh kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hatta ketika beliau menjadi Perdana Menteri, Majlis Ekonomi Negara itu bersidang hampir setiap minggu, membincangkan dan mengumpulkan teknokrat-teknokrat, ahli korporat, ahli perniagaan, pakar-pakar pada universiti dan juga peniaga-peniaga sehingga usahawan-usahawan untuk memberikan pandangan kepada kerajaan dan akhirnya kerajaan bertindak daripada itu. Usaha itu telah Tan Sri Muhyiddin teruskan dalam Majlis Pemulihan Negara dan saya lihat itulah contoh kepimpinan yang perlu ada pada hari ini, iaitu kepimpinan yang mendengar kepada keluhan dan rintihan rakyat. Kerana this is Malaysia. Malaysia ini 32 juta rakyatnya, kita ada ramai yang bijak pandai, kita ada ramai orang yang boleh memberikan pandangan, expert in their field dan saya rasa kita perlu dapatkan ini semua. Dan kalau kita have all the best minds in the country, berkumpul bersama, membincangkan dan memikirkan masalah yang sedang kita hadapi ini, saya yakin solusi kita akan dapat kita kecapi. Baik, terima kasih Dr. Afif Bahardin, calon Perikatan Nasional di kerusi Parlimen P108 Shah Alam, pertemuan 4 penjuru, tetapi kita masih lagi berkisar soal isu ekonomi, impak di peringkat global, bagaimana untuk menarik pelaburan dan juga sudah tentu isi perut rakyat itu perlu diteruskan, tidak kira parti mana yang akan membentuk kerajaan pasca 19 November nanti. Kita telah pun dengar 2 parti, tetapi sekarang ini, selepas ini, kita nak melihat pula bagaimana pandangan di peringkat Barisan Nasional berkenaan dengan isu ini. Kita berhenti rehat seketika. Semua pakar-pakar ekonomi dunia menjangkakan bahawa bermula awal tahun depan dunia akan berhadapan dengan kemelesetan ekonomi global yang besar dan yang berpanjangan. Kita tahu ada 2-3 sebabnya, iaitu antaranya apa yang berlaku di Amerika, berlaku di Eropah, berlaku di China. Ini merupakan kata orang tu powerhouse dari segi ekonomi dunia. Amerika dijangkakan inflasi akan bertambah dan ini menyebabkan Federal Reserve Amerika akan menaikkan lagi kadar faedahnya untuk mengurangkan putaran wang dalam ekonomi mereka dan ini menyebabkan dolar pada ringgit boleh jadi melemah kalau kita tak tahu bagaimana menguruskannya. Dan kalau ringgit melemah, ini akan menyebabkan kita juga mengalami inflasi kerana kita adalah tertakluk kepada import, di mana banyak perkara, makanan, baja, peralatan dan sebagainya adalah bergantung pada import. Lemahnya ringgit akan menyebabkan rakyat menanggung kesengsaraan dari segi inflasi yang lebih besar. Eropah, perang Ukraine, Rusia dijangkakan berterusan dan impak yang besarnya kerana kebanyakan dari segi pembekal bahan api di Eropah datangnya pada Rusia. Langkah boikot barang-barang Rusia dan sebagainya dijangkakan akan memakan diri
banyak negara-negara Eropah. Adalah dijangkakan kemungkinan berlaku orang mati kerana kesejukan. Ini dah bulan November, masuk bulan Disember, bulan 1, bulan 2, nanti dijangkakan apabila tahap musim sejuk mereka sampai ke peringkat yang tinggi tanpa bahan api, ia menyebabkan kesengsaraan rakyat dalam negara-negara Eropah. Dan ini juga akan dijangkakan menyebabkan harga bahan api dunia juga akan meningkat. Jadi ini juga akan memberi kesan kepada ekonomi global dan ekonomi di Malaysia juga. Bagi saya, untuk menangani semua ni, yang pertama sekali, Malaysia perlukan sebuah kerajaan yang stabil. Kerajaan yang kuat dan kerajaan yang stabil untuk berhadapan dengan semua ini. Kebimbangan kita ialah ringgit akan terus jatuh dan tidak ada orang yang dapat menangani perkara ini kalau kita terus bercakaran antara kita. Kalau putusan pilihan raya tidak ada satu parti yang dominan, kita tidak akan dapat menguruskan keperluan-keperluan ini. Kita tahu dalam pengalaman-pengalaman yang lepas, sebagai contohnya, tahun 2008 berlaku kemelesetan ekonomi di Amerika. Tetapi kebijaksanaan kita menarik wang daripada sana datang kemari. Mereka yang bermain dalam stock market, kadang-kadang dapat tahu. Bermula tahun 2008 juga, pasaran saham kita menaik, meningkat dan dipanggilkan the longest bull runs dalam sejarah dunia. 2008 sampai 2018, 10 tahun, paling lama dalam sejarah. Banyak orang dikata apa kena-mengena stock market ataupun pasaran saham. Saya tak bermain pasaran saham. Kalau pasaran saham jatuh, bukanlah menggambarkan ekonomi keseluruhannya, kerana itu hanyalah pada orang yang bermain saham. Tapi orang tak tahu, bila pasaran saham kita jatuh, 2-3 mata saja jatuh, ini melibatkan wang berbilion, sampai kepada 1.5 sampai 2 bilion. Kalau setiap hari jatuh, setiap hari, artinya wang itu lari keluar. Tapi kalau pasaran kita saham naik, wang daripada luar datang kemari. Wang luar datang kemari, ia akan mengukuhkan ringgit kita. Wang di sini keluar, lari ke tempat lain, akan melemahkan ringgit kita. Ini berlaku sejak PH mengambil alih kerajaan kita, dan sampai sekarang turun. Dan sebab itu juga ringgit kita akan terus turun. Turun ringgit, kita manifesto cantik macam mana pun, kalau nilai ringgit kita nak bagi pada orang jatuh, menyebabkan barang kita naik, menyebabkan kelemahan-kelemahan pelbagai sektor ekonomi, termasuk isu jaminan keselamatan makanan. Misalnya baru-baru ni ayam naik. Kita betul lah kita pelihara ayam, tetapi makanan ayam tu hampir 100% kita import. Datang pada Argentina, datang pada Brazil dan sebagainya, yang semua itu dikod dalam dolar. Kalau dolar terlalu tinggi, maka mahal lah makanan ayam kita. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita kena tahu, kuncinya lah stabil. Kalau orang masuk hospital, dia kena stabilkan. Tekanan darah dia, jantung dia, buah pinggang dia, kena stabilkan dulu. Baru dia nak obat yang lain. Kita rasa berlaku kesukaran yang dialami oleh rakyat, sampai ke peringkat makanan, sampai ke peringkat harga barang tinggi. Ini adalah penyakit-penyakit. Tetapi jawapannya, stabilkan dulu kerajaan. Kalau tidak, kita bergantung pada kerajaan yang bercampur, yang masing-masing nak jaga teritori masing-masing. Ini kalau macam baru ni lah, betul BN pemimpin atas. Tetapi Menteri Ekonomi yang strategik apa sebagainya, parti lain. Itulah dia orang lah yang buat. Yang lain pula buat, dia nak dapat kredit dia. Tanpa takut nanti kalau lebih-lebih orang lain dapat. Ini permainan yang berterusan yang berlaku, menyebabkan kita tidak boleh fokus kepada kepentingan rakyat yang lebih luas lagi selepas ini. Sebab itu sebuah kerajaan yang kuat itu penting. Dan
kita buktikan sebelum ini BN ada kelemahannya, tetapi setiap kali ada krisis termasuk krisis kejatuhan komoditi kita tahun 86, krisis kewangan tahun 97 misalnya, dan pelbagai krisis prime di Amerika dan sebagainya yang memberi kesan pada kita subprime pada waktu tersebut dan pelbagai krisis lain kita dapat tangani dengan baik kerana kita ada sebuah kerajaan yang kuat. Ini bukan boleh main-main. Yang kita rasa puas hati sehari dua hari, tak suka orang ni, tak suka orang tu dan sebagainya, padan muka dia, kita kalahkan dia. Tetapi apa yang ditanggung oleh rakyat adalah sesuatu yang berpanjangan. Kalau kita jatuh, negara kita dipintas oleh negara-negara lain. Vietnam, Indonesia terus naik. Untuk kita kejar balik adalah suatu perkara yang amat sukar di masa depan bagi saya. Dan insya-Allah saya yakin menurut perkiraan kita Barisan Nasional menuju ke arah itu. Ya, bersama kita untuk mengukuhkan balik kerajaan kita, bersama kita untuk mengembalikan kekuatan yang pernah kita ada pada satu ketika dahulu, bersama kita dengan Barisan Nasional, kerana kita bukan bercakap tentang bermulanya kerajaan ini pada tanggal 20 November, tetapi kerajaan ini sudah bermula lama. Ada legacy yang telah kita buktikan yang ingin kita teruskan selepas ini hanya dengan Barisan Nasional. InsyaAllah kebaikan, kebajikan rakyat dan negara akan dapat kita capai bersama. Kestabilan dan kemakmuran. Baiklah, kita telah pun mendengar pandangan dari 3 wakil parti politik. Dan sudah tentu, tidak kira apa sahaja pandangan mereka, apa yang penting adalah kestabilan kerajaan itu. Kerana kestabilan itu akan menghadirkan satu proses pemulihan ekonomi yang baik untuk negara pasca COVID-19 mendepani pelbagai cabaran. Terutama cabaran di peringkat global yang dijangkakan jauh lebih parah pada tahun hadapan. Sekian Malaysia Memilih untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.